Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Taala dapat kita pada hari ini sambung pengajian kita kitab Hidayatus Sibyan. Kitab Hidayatus Sibyan pada membahaskan bab apa kita? Solat syarat qudwah. Syarat sah solat jemaah. Syarat sah solat berjemaah iaitu ada 13. Muka surat 118 tu. Surat 118. Betul lah. Jawi 24. Jawi 24. Rumi 118. Yang ke-6 1, 2, 3, 4, 5 dah selesai. Masuk kita yang ke-6. Betul lah. Apa yang kita dah selesai? Apa yang kita dah selesai? Mari kita tengok apa yang kita dah selesai. Yang kita dah selesai, makmum tadi mesti yakin imam tu sah. Satu, makmum kena yakin imam itu sah. Kalau makmum yakin imam tu tak sah, makmum tak boleh ikut. Makmum ikut, makmum batal. Okay? Logik lah. Nak jadikan dia imam tapi kita kata dia tak sah. Nak ikutnya mana kan? Logik lah. Yang kedua, kita dah bincang sebelum ni juga, bulan lepas lah. Iaitu sembahyang imam tu tak perlu dia qada. Sembahyang imam tu tak perlu qada. Jika sembahyang imam tu perlu qada, maka tak boleh ikut. Okey, kenapa pula dia jadi imam tapi sembahyang dia sendiri kena qada? Macam mana pula tu? Kita dah bincang sebelum ni. Iaitu imam yang contohnya dia ada simen dekat tangan ke, maka dia ambil wuduk dan dia tayamum kerana ada balutan simen di tangan. Sembahyang tu wajib, sembahyang wajib dan wajib qada. Orang macam ni tak boleh jadi imam. Bukan tak boleh jadi imam, kalau dia jadi imam, orang yang ikut dia tak sah. Okey, itu ni pun kita dah bincang panjang lebar lah. Yang ketiga, syarat ketiga, imam dia tu bukan makmum. Logik lah. Kalau imam tu sendiri makmum, kita jadikan dia imam. Sedangkan dia tu makmum, dia ikut imam satu lagi. Ni sembahyang apa tambah 3? Ingat MLM ke? Ada 3, 4, 5. Jadi biarlah imam tu bukan makmum. Syarat dia imam tadi bukan makmum. Okey. Dan inilah perbezaan kita mazhab Syafi'i dengan mazhab mazhab Syafi'i, mazhab kita dengan mazhab Hambali. Ingat lagi tak? Siapa tu? Bagus tu. Itu kalau tu pelajar cemerlang. Mazhab Hambali. Saya bunyi suara je, orang tak nampak.
mazhab Hanbali bila dah jadi makmum, dia selama-lamanya makmum sehingga salam. Walaupun dia masbuk, tetap juga orang belakang tak boleh ikut dia. Contohnya dia ada satu rakaat lagi, imam salam dia tambah satu rakaat. Yang lain tak boleh duduk belakang, dia jadikan dia imam, tak boleh. Sebab dia makmum. Kita kata makmum apa? Kan dia dah imam dia dah salam, dia dah tambah rakaat. Itu sebenarnya seorang lah tu. Bolehlah kita jadikan dia imam. Macam biasa orang nak buat lah. Yang mari lambat, ada masbuk. Dia kan duduk belakang lah. Mazhab Hanbali tak boleh. Sebab tu makmum. Kita kata dia bukan makmum sebab dia dah salam. Sebab imam dah salam, maka makmum tadi tambah rakaat, dia sembahyang seorang. Mazhab Hanbali kita tidak. Kalau dia dah makmum daripada awal, itulah sampai akhir makmum. Mazhab Syafi'i, okeylah macam kita buat, tak ada masalah. Iaitu bila imam dia dah salam, dia tambah rakaat, dia sembahyang seorang. Jadi boleh jadikan dia makmum. Okey, itu pun kita dah bincang panjang lebar dah. Yang keempat, imam tu tak boleh ummi, baca salah sebut. Maksudnya lidah tu ada masalah. Dad mungkin jadi ta ke, ha pedah jadi ha tak, ha simpul ke, ha simpul jadi ha pedah ke, ikutlah apa-apalah. Iaitu dia telah tukar huruf. Bila dia telah tukar huruf, kenapa dia telah tukar huruf? Kerana mungkin kecacatan lidah, mungkin daripada lahir gitu, mungkin sebab dia tak ngaji. Semua macam-macam kemungkinan. Yang penting salah aja, bertukar huruf je Fatihah tu, bertukar huruf je, tak boleh jadi imam. Jadi imam, yang makmum tu tak sah. Imam tu sah atau tidak? Tengok dulu. Jika dia dah usaha sungguh-sungguh, tetap juga tak bunyi. Walau dhalin bunyi walau balling. Dot bo. Ra jadi ra jadi rain. Puah dah. Orang kata puah kokok lidah tu. Main nak kokok, tarik lidah kokok, perak. Macam ni. Burung lah. Burung boleh cakap tu kokok lidah dia tu. Tak boleh juga. Maka sembahyang dia sah dan tak berdosa. Tapi makmum tetap tak sah juga. Jika dia cuai dalam menuntut ilmu, maka jadi salah lah. Salah. Makmum ikut dia tak sah dan dia juga berdosa, dan sembahyang juga tak sah. Dia nak tengok imam tadi tu sah atau tidak bergantung kepada dia cuai atau tidak. Jika dia cuai, maka tak sah sembahyang dia. Makmum pun memanglah tak sah. Padahal makmum okey je, makmum tak sah. Kalau imam tu tak cuai, memang dah lidah dia gitu, imam tu sah, makmum tak sah juga. Jadi senang cerita, makmum tak boleh ikut imam yang ummi, yang baca salah, bukan salah sikit-sikit sehingga menukar huruf atas mungkin kecacatan atau kecuaian. Tak boleh. Yang kelima, kita dah bincang bulan lepas, tak boleh makmum duduk tumit dia depan pada imam. Boleh tak? Duduk depan, tak boleh. Yang kelima, kalau dia duduk depan pada imam, maka tak sahlah makmum tadi. Macam mana nak jadi makmum tapi duduk depan, tumit dia. Ni tumit imam, ni tumit makmum. Sikit je. Kalau sama, sah lagi. Tapi makruh. Kalau bawah, seorang sama seorang, ini comel. Kalau dua orang makmum, biasalah macam kita buat. Kalau macam ni, tumit dia gini, kaki dia gini, sama. Makruh. Tapi sah lagi. Gini, sunat lah kalau dua orang. Kalau gini, ni tumit makmum, ni tumit imam. Habis. Kalau makmum tadi tu, makmum kaki dia saiz 10, imam saiz 4. Maknanya imam gini, ni tumit, makmum gini, lebih sah. Sah. Yang tengok tumit bukan tengok jari. Okey, iyalah anak dia yang umur 8 tahun belajar tahfiz, contohlah kan, suruh jadi imam. Apa sikit-sikit suruh jadi imam. Ayah dia tahulah kaki besar mana, duduk dekat gitu, tengok pada jari tu, lebih ni makmum ni, tengok pada tumit, duduk belakang, maka sah. Itu pun pada pihaknya, pada pihak kiblatnya. Ingat pihak kiblat kita bincang pasal apa? Pihak kiblat. Apa maksud pihak? Hanya berlaku dekat Mekah. Kalau imam, katalah imam duduk dekat Hajar Aswad, duduk area situ, maka maksud pihak tu daripada imam ni, daripada sini ke gini. Mesti tumit bawah daripada imam. Ya ni, kedudukan ni. Mesti tumit makmum belakang daripada imam. Imam mesti tumit ke atas. Tapi kalau duduk sini, tak ada masalah. Nak lebih daripada imam pun yang duduk sini. Malah yang duduk depan pun ada kan.
Ke kalau tengok kat Mekah, imam duduk situ, makmum duduk belakang aja, depan kosong. Ke tengok macam mana? Tengok dalam TV kan. Dengan depan-depan tu semua ada makmum kan. Macam mana imam duduk sini, makmum duduk depan tu? Tak ada masalah sebab itu bukan pihak dia. Pihak dia gini je. Okey, habis. Masuk kita yang malam ni pula. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Yang keenam, bahawa mengetahui makmum akan berpindah imamnya. Makmum tu kena tahu imam tadi tu bergerak, berpindah tu bergerak lah. Maksud nak sembahyang kan bergerak, dia berdiri, rukuk, i'tidal, tu gerakan-gerakan tu makmum kena tahu lah. Ini pun logik juga. Logik lah. Kalau makmum tak tahu imam bergerak, macam mana nak ikut? Mestilah makmum tu kena tahu. Berpindah imamnya daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Daripada satu rukun kepada rukun yang daripada satu rukun kepada satu rukun yang lain dengan dilihat sama ada dengan cara melihat atau dengan mendengar atau dengan cara mendengar. Okey? Dilihat atau mendengar. Mendengar apa? Mendengar suara imam. Yang penting makmum kena tahu, makmum perlu tahu imam tu bergerak. Ini pun logik lah. Dia tak tahu imam bergerak, nak ikut je mana? Kan? Sama ada melalui penglihatan atau pendengaran. Penglihatan ada dua. Boleh juga tengok imam direct. Boleh? Boleh juga tengok rabitah dia panggil. Iaitu makmum mungkin dia duduk kat pintu tu, kita nampak dia. Dia ikut imam. Kita duduk belakang sana. Kita tak nampak imam, tapi kita nampak rabitah tu ataupun kita nampak makmum yang dekat pintu tu. Memadailah. Ataupun kalau tak nampak pun tak apa, ada satu cara lagi, mendengar. Mendengar ada dua juga. Pertama, mendengar suara imam sendiri. Maka kita tahulah imam tengah buat apa. Rukuk, i'tidal, kita tahulah dengan dengar suara. Ataupun yang kedua, muballigh. Ada dua istilah sekarang. Satu rabitah, yang kedua muballigh. Muballigh ni tabligh lah. Tabligh menyampaikan, muballigh orang yang menyampaikan. Muballigh orang yang menyampaikan. Dalam kes ni, orang yang menyampaikan apa? Menyampaikan suara imam lah. Orang yang menyampaikan suara imam. Jadi imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, dia sibuk. Namanya muballigh. Kalau kat Mekah biasa kan, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu yang kuat tu. Itu dia panggil muballigh. Imam tak tahu imam bergerak, tak dapat tahu imam bergerak dengan cara melihat, contohlah tak nampak. Tapi dapat tahu dengan cara mendengar. Tapi bukan dengan suara imam, dengan suara muballigh pun memadai. Jadi kalau dari sudut tak dengar tapi dapat melihat dia panggil rabitah. Wakil imam yang kita nampak tepi pintu, yang mana dia boleh nampak imam, dia ikut imam. Ataupun tengok saf yang terakhir, suara tak dengar dah, tengok saf yang terakhir tu pun memadai. Okey? Mestilah kena tahu. Atau suara mubalighnya atau lainnya. Lainnya tu apa? Speaker. Speaker kan, ada mic di belakang. Kita dengar bukan suara imam, kita dengar suara speaker tu. Boleh ke? Boleh juga. Okey. Itu yang keenam. Yang keenam, kena tahulah imam berpindah. Yang ketujuh, syarat. Syarat yang ketujuh, bahawa berhimpun keduanya, berhimpun imam dan makmum pada satu tempat masjid atau lainnya. Lainnya tu bukan masjid, masjid tu masjid lah. Imam dengan makmum mesti duduk satu masjid. Kalau lain pun satu tempat lah, surau satu surau, imam dengan makmum duduk. Jadi boleh tak? Tu duduk mana rumah tu rumah tu kan, dia semai di rumah dia, imam semai sini. Ya ke tak boleh? Tak boleh secara mutlak. Boleh tak nak bagi boleh? Macam mana nak bagi boleh tak? Tu yang straight ni, straight. Nak bagi boleh tak? Boleh. Ada cara. So secara umumnya tak boleh lah. Tapi nak bagi boleh ada cara.
Kalau ni sebab ni surau, ni bukan masjid, maka pertama pintu tu kena buka. Pintu tu. Ataupun pintu ni. Pintu kena buka. Buka pula sekadar tu cukup dah tu. Besar tu. Sekadar seorang boleh lalu. Okey, satu. Dan pintu rumah dia pun kena buka. Dan dia kena sembahyang kat tepi pintu lah. Dan pintu gate tu pun kena buka. Pintu gate tu lah, gate kecil tu kena buka. Mudah kata, dia nak sembahyang kat rumah tu, kalau dia berjalan, bukan suruh dia berjalan, kalau dia berjalan daripada tempat dia sembahyang dia ni, jalan, dia boleh pergi kepada, boleh sampai kepada imam, boleh pergi kepada imam dengan jalan, dengan gerakan, dengan jalan ke depan dan ke tepi sahaja. Ke belakang tak boleh. Jika boleh sampai kepada imam, dia boleh sembahyang kat situ. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, jauhnya tidak boleh lebih daripada 300 hasta. 100 berapa meter? 100 hasta. 100 meter. Oh, 1 meter kan? 3 hasta 1 meter kan? Ni 1 hasta. 3 hasta 1, 2, 3. Lebih kurang ini 1 meter. 300 hasta lebih kurang 100 meter. Betul tak? Okey. Okey. Jadi jauh tu tak, pertama jarak di antara imam ataupun makmum yang terakhir di surau itu dengan dia tidak boleh lebih daripada 300 hasta. Okey, itu satu. Yang kedua, kalau aja makmum tadi nak pergi ke imam, dia boleh pergi straight. Kalau ada halangan, dia ke kiri ke kanan. Ke belakang tak boleh. Dan kalau ada halangan, dia tak boleh buka. Sebab tu kita kena buka pintu. Kalau tutup, bolehlah buka. Tak boleh. Jangan pakai tangan. Kalau dia boleh pergi kepada imam, dia boleh sembahyang. Jadi kalau kat sini nampak boleh tu, kalau rumah tu sebab kosong macam ni kan. Tapi dia kena sembahyang betul-betul kat pintu lah. Okey, contoh. Dalam ni kita tak ambil contoh dalam ni. Dia sembahyang kat luar tu je. Boleh atau tak boleh dia sembahyang kat luar tu? Ni sebab ni bukan masjid, ni surau. Oleh kerana dia sembahyang kat hukum yang sama. Jika dia sembahyang kat sini, yang sini, pintu dia boleh buka ni. Boleh tak? Yang sana boleh, sini boleh. Okey. Bukan yang tu, yang belakang. Tak boleh. Bahaya ni. Okey. Jika terbuka macam ni, pintu terbuka macam ni, yang hanya sah sembahyang yang tu, siapa tu duduk tu di luar. Situ je yang boleh. Yang sembahyang kat depan ni semua tak sah. Sebab apa? Syarat yang sama. 300 hasta, tak lebih 300 hasta. Syarat yang pertama tadi apa? Dia mesti boleh pergi dekat imam, ke depan dan ke tepi, tak boleh berundur. Kalau dia duduk situ, macam mana nak pergi imam? Dia kena undur masuk pintu tu. Walaupun pintu tu buka, dia kena undur, maka tak sah sembahyang situ. Yang sah hanya di situ saja kalau nak ikut imam. Kalau di belakang, buka je, semua kat belakang semua boleh sembahyang. Sampai ke kolam air sana boleh. Kalau buka yang belakang, kalau buka yang depan ni semua tak sah. Yang mana? Itu kalau nak sah kena berhabis lagi buka lagi, tarik lagi. Lagi sikit. Situ baru yang keluar sah. Situ belah sana boleh. Senang cerita, kalau nak pergi kepada imam, dia pergi straight ke kiri ke kanan. Tu je. Sah. Dengan syarat buka sampai tahap tu. Itulah. Kalau buka yang hujung sini boleh buka, yang belakang tak boleh buka, banyak sikit sah boleh. Ini mazhab Syafi'i. Okey, sekejap. Ini cerita bukan masjid. Masjid lain. Masjid cerita lain. Ini bukan masjid. Bukan masjid tu apa? Bukan masjid tu balasa, surau, madrasah, rumah, bangunan. Yang penting bukan masjid lah. Sebab dalam mazhab Syafi'i, masjid dan bukan masjid dua perkara yang berbeza, dua hukum yang berbeza. Mazhab Hanafi janji buat gini panggil masjid lah. Mazhab Hanafi. Ini cerita mazhab Syafi'i. Jadi yang dah buat lepas tu adalah settlenya mazhab lain. Cuma kita nak cerita mazhab Syafi'i dulu. Kan? Jadi bila macam tu, kalau nak kira yang kat luar tu semua ikut tak sah. Tidak sah. Sebab dia tak boleh pergi dekat imam dia dalam keadaan ke depan, ke kiri, kanan. Tak boleh pergi. Dia hanya nak boleh pergi, dia terpaksa undur. Maka tak boleh. Jadi senang. Duduk kat sah tu, duduk sini, okey. Cuba pergi kat imam. Tak boleh. Dia, ataupun berundur. Ataupun dia terpaksa ambil tangan dia buka pintu. Tak boleh juga. Walaupun pintu tu tak kunci. Kalau masjid, kat luar tu tak ada masalah. Janji ada masjid je, dia tak ada hukum pergi kepada imam tu, tak ada.
Seorang tak boleh. Sebab tu kalau banyak masalahnya dekat orang perempuan. Orang perempuan, bila dia ada tempat khas, pintu dia tu bukan duduk depan, duduk tengah. Dia pergi sembahyang di depan. Tak boleh. Dia kena buka. Patutnya lubang pintu tu sepatutnya di depan. Ini boleh buka ni. Terbalik lah. Apa sah terbalik? Boleh tarik lagi. Kalau tarik lagi nampak pula orang perempuan tak? Kalau tirai pun tak boleh. Maksudnya tirai tak boleh tu, tirai pun walaupun boleh selak dia tak kira. Dia kena ada buka sikit ke? Buka sikit. Okey, cuba tarik tirai sikit dekat sos. Hanya sos itu je. Stop. Hanya sos itu je sah. Belakang depan ni semua tak sah. Itu pun kalau buka tergohong gini ni, mana ada buka gitu, mesti buka sekecil je kan. Kalau buka kecil, yang satu, dua sos je ada yang boleh. Buka seorang. Janji seorang lalu. Cuba tutup balik. Tutup balik pintu sampai seorang lalu. Lagi sampai seorang lalu je. Tak boleh tutup lah. Lagi. Agak-agak je. Lagi. Op. Kalau macam ni, hanya tu. Sos belakang-belakang. Ada dua sos tak? Yang kat sebelah ni sampai mana dia punya tu? Sampai ni, sos ni. Sini tak ada, situ tu. Maknanya kalau nak pakai juga kena buka perhabis, semua sos boleh pakai. Kalau buka macam tadi, sos depan tak boleh. Ada satu tempat dekat Balok Perdana. Dia baru boleh sembahyang Jumaat. Tapi sebelum nak boleh sembahyang Jumaat tu dia buat renovation standard lah, nak panggil qadi datang untuk check semua ni. Dia minta solat Jumaat. Balok Perdana, surau Asy-Syakirin, surau Asy-Syakirin nama surau. Dia mengajar situ lah. Dia buat comel-comel, dia letak kubah sebab nak dapat solat Jumaat ni. Surau bukan tukang masjid, bukan. Surau juga tapi surau Jumaat. Dia buat renovation, dia buat gini sebiji macam ni dia buat di luar. Tapi silap dia silap dia apa? Silap dia pintu dia kat tengah lah juga, pintu kat tengah. Jadi bila macam tu, bila dia kata, ni silap buat tak betul ni. Yang belah sana. Dia kata tak boleh ni. Lepas tu minggu depan saya tengok pecah lah. Dia pecah. Minggu depan satu kali lagi dia dah buat comel. Lepas tu qadi datang mari check. Orang ni mujur betul orang ni. Padahal dia tak tahu dah salah dah ketuk dah sekali. Lulus sampai sekarang dapat sembahyang Jumaat. Kalau tidak dia tengok ni betul, ni betul. Dia kata ada tempat lain dia tak lulus sebab tu. Ni betul. Yang kawan ni angguk. Padahal dia tak tahu baru buat tak sampai seminggu pecah. Dan yang cakap tu dua orang. Saya seorang cakap, ada ustaz lain pun cakap yang sama juga. Jadi dia confident lah. Sebab nak pecah tu makan modal agak sikit lah. Rasanya tak sampai 1,000, faham tak? Nak pecah nak buat pintu ke lebih 1,000. Lebih kurang lah. Jadi nak pecah tu dia biarlah confident sikit. Jadi kita dah beritahu sekali. Lepas tu mungkin dia tanya yang lain, sama juga jawapan, baru dia pecah. Tengok lah. Kali kedua datang berlubang ni. Tapi tak buat lagi. Minggu sekali lagi, comel lah dia buat. Maka lulus. Tu lah. Jadi hati-hati. Dia bukan semua solat jemaah. Dia penting jemaah tu, dia bukan solat tu. Dia dekat jemaah. Ya, sama. Itulah hukum mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab hukum surau dia hukum surau ni dia bukan masjid, dia luas. Hukum masjid dia ketat. Hukum masjid. Kalau masjid tak ada masalah, pintu tak buka, malah kalau mangga kunci tak ada masalah. Imam duduk kat dalam, lepas tu tutup semua pintu, kunci. Mangga. Makmum kat luar, tak ada masalah. Sebenarnya luar katalah, tak ada masalah. Imam dengan AJK semua duduk dalam aircon. Yang makmum semua kena duduk luar biar panas. Contohlah kan. Pun sah. Pernah berlaku sekali dekat Kuantan ni juga, area Indah Mahkota sana. Indah Mahkota berapa tak kita rahsiakanlah Indah Mahkota berapa. Okey. Masa zaman PKP
Kan tak boleh ada had tertentu apa ratus orang, jarak je. Okey. Ramai yang datang marah. Dia marah. Oh, masjid malam boleh tutup. Marah sebab dia tak boleh masuk. Dia kan ada waktu tertentu tu, dia kata siapa cepat dia dapat kan. Yang ada nama kan. Yang mari juga ni bawa sejadah ni marah. Dah tak boleh masuk. Begitu datang masjid. Tapi orang tu tak nampak dah sekarang. Time boleh. Time masjid terbuka. Time tutup. Tak apalah. Okey. Lepas tu akhir sekali ramai juga. Saya rasa dan 20-30 orang. Semayang tepi tu. AJK tutup gate, koci, mangga. Lepas tu khutbah, lepas tu semayang Jumaat. Ni semayang Jumaat je kita ni. Semayang lain tak ada orang, semayang Jumaat je. Ahli sunat wal Jumaat. Okey. Jadi semayang di luar. Okey. Bila dia di luar masjid, dia punya hukum sehingga ke dinding masjid ataupun kaki ataupun tangga masjid lah, bukan dinding, tangga masjid. Hukum dia mesti yang tadi kan saya kata daripada orang tu mesti boleh pergi kepada imam. Orang tu mesti boleh pergi kepada imam, baru sah dia semayang di situ. Kalau masjid tak perlu pergi ke imam. Tapi kalau orang semayang luar masjid, dia mesti boleh pergi kepada mudah kata tangga, tempat yang buka selipar nak masuk. Dia kena sampai situ. Dan dia kena pergi kepada imam tanpa ada halangan tadilah. Hukum yang sama, iaitu depan, kiri, kanan. Belakang tak boleh. Dalam kes tadi, gate tutup, dia semayang sana. Nak pergi kat imam macam mana? Memang tak perlu pergi kat imam sebab dia masjid. Nak pergi ke dinding ataupun tangga tadilah, tempat yang mula masjid. Kita panggil semua masjid, tapi tangga tu tak panggil masjid sebab ada orang letak selipar. Mana boleh tak selipar kat masjid? Itu bukan masjid lagi lah. Permulaan masjid tu, iaitu dinding ataupun tangga tu lah, tempat yang kita buka selipar tu. Okey, dia semayang di luar, gate tutup semua, gate kecil, gate besar semua tutup. Macam mana nak pergi ke dinding masjid? Boleh tak? Tak boleh kunci. Tak sah semayang lah. Tak sah. Semayang Jumaat ni. Nak buat macam mana? Lepas tu sepatutnya saya ajar lah. Patutnya memanglah. Tapi kesian lah kat dia. Buat macam mana tau? Kat depan dia ada gate kecil. Yang kecil tu, bukan gate lah, geri kecil tu. Yang ni besar. Yang besar kunci lah. Yang kecil tu duduk depan. Buka lah. Masa bila buka? Masa komat. Lepas pada tu, seorang AJK semayang lah kat situ. Takut ada orang masuk. Jadi orang yang semayang kat luar, boleh tak pergi ke masjid dalam keadaan depan, kiri, kanan tak balik? Boleh lah. Tapi ada orang semayang kat situ. Dia bukan kira orang semayang. Kalau pergi, bukan suruh pergi pun. Kalau di jalan, duduk sini, di jalan ke kiri, masuk ikut apa? Pintu kecil tu, sampai dinding masjid. Okey, cukup. Tak payah pergi sampai imam. Yang imam hanya bukan masjid macam surau, kena pergi sampai ke imam. Kalau buat macam tu kan 30 orang tu, dia orang mana reti yang benda pun. Jadi batu dia semayang di luar. Jadi kita, walaupun kita tak bagi, sebab tu kadang ada arahan, ada yang kena polis mari tau. Polis mari. Jadi AJK nak jaga juga dia. Macam ni lah. Masa komat tu je. Komat je, habis komat, imam Allahu Akbar. Sebelum imam Allahu Akbar, buka. Dan duduk situ. Itu masjid ya. Itu masjid. Saya kata masjid luas. Selagi masih lagi masjid, selagi tak ada masalah tutup, tak buka, masalah mangga pun tak ada masalah kan sebut tadi. Tak ada. Masjid sangat luas. Hukum sangat luas. Boleh? Tak ada masalah. Walaupun di luar, walaupun tutup, tutup, mangga lagi. Sehingga yang tak boleh ada juga masjid, sehingga dia dipaku atau teri. Baru tak boleh. Paku atau teri tak boleh. Rantai pun tak ada masalah. Rantai. Dia semayang di luar, tak ada masalah. Tu masjid ni memang luas hukum dia. Dari sudut tadi tu lah. Surau ataupun surau yang lain-lain selain pada masjid lah. Kecil hukum dia. Jadi kena jaga surau, kena jaga gitu. Memang bab ni memang mujur lah. Mazhab Hanafi, mazhab lain-lain tak ada masalah. Kena? Kena pusing. Yang ni mati kan, ataupun hidupkan dua-dua pun tak apalah. Yang ni hidupkan, maka dapatlah sampai sini. Ni sah ni boleh pakai lagi. Depan ni tak ada Arab. Depan ni sebelah sana. Mana semua boleh pakai. Yang sebelum-sebelum ni
Mujurlah. Itulah kata khilaf tu dalam mazhab. Rahmat bila kepik gini, yang dah terjadi dulu, takkan nak buat pengumuman suruh qada sembahyang balik. Tapi pernah ke sembahyang sampai keluar? Pernah? Oh, sembahyang raya okey, sebab sembahyang raya sunat. Kalau tak sah pun tak jadi benda. Kat situ masalah. Masa buat tu berapa orang? Ikut 40 ke, ikut 4 ke, ikut 14 ke, 12 ke? Oh, maknanya memang lebih 40 orang. Maknanya mazhab Syafi'i ya. Sebab ada sekali tu dia kata berapa orang? 12 orang tak silap. AJK 12 orang. Itu mazhab lain apa kan? Mazhab Syafi'i 40 kan? Jadi itu lagi darurat. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i gitulah, kena jaga betul. Tirai pun tak boleh. Walaupun tirai tu boleh selok. Biasanya orang perempuan dia ada tirai. Kayak saya kadang saya pesan banyak kali lah. Bukan nak dengar pun. Kau mua itu. Time kuliah, dia buka. Dia buka. Nak tengok kita. Time semayang, dia tutup. Allah, patut time kuliah yang tutup, time semayang buka. Kita pun kadang mari lambat. Tarik selu-selu. Tarik buka tepi tu. Lepas tu nak semayang, baru nak takbir bunyi. Tarik. Marah, ada yang baru sampai juga kita tak tahu, dia tarik balik. Dia kata apa ni, kelenyar nak tengok perempuan. Dia kata gitu. Dia tak kisah tu buka kat mana. Kalau depan tu buka kat tepi pun tak apa. Janji makmum tadi makmum perempuan. Kalau perempuan. Jadi soalan pula, buat apa makmum perempuan nak pergi kat imam? Bukan suruh pergi, nak ambil hukum aja. Di tempat perempuan tadi, dia boleh pergi kepada imam, straight ke depan, ke kiri dan ke kanan. Sah aja. Tak boleh undur ke belakang, corner, tak boleh. Itu syarat. Itu syarat je. Jadi banyaknya ke perempuan lah. Perempuan memang masalah. Kena buat lah gitu. Okey? Jemaah kalau kat sini. Buka sikit dalam tadi apa sejengkat. Apa tadi lah agak-agak tadi. Cuma dan lepas masuk. Masuk pula bukan mesti masuk gini. Ada orang gemuk masuk sengit, masuk mengiring. Maknanya besar, maknanya sejengkal kot. Bergerak depan comel, semua boleh pakai. Yang belakang sikit je lah. Ugi satu lah, ugi satu sah. Kalau nak juga kena buka berhabis. Sampai situ je. Buka berhabis boleh. Buka sampai situ. Tapi nampak. Tak rasa. Sementara ni nak hidup ni tak susah kot nak pergi hidup ni kan. Sekejap je nak pergi hidup dia. Ambil screwdriver je kot. Gitu lah. Tu kata ini apa ni tau? Ada 13 syarat nak jadi makmum. Sebelum ni lah, okey lah, nak kata lah. Siapa pernah belajar 13 syarat nak jadi makmum? Sebab tu tak pernah dengar. Pelik tak pernah dengar. Okey, tak apalah, tak pernah dengar pun kita terima lah. Berapa kali belajar, saya nak jadi makmum, saya nak tahu apakah syarat sah jadi makmum. Pernah? Tak pernah kan? Sebab tu tak pernah dengar. Kalau belajar mana-mana kitab mazhab Syafi'i, mana-mana kitab, tetap dia cakap. Cuma kadang-kadang dia kata 9, kadang-kadang dia 13, ada 15. Bila kita perincikan, rupanya sama je. Ni panggil syarat. Syarat. Tu risau, ada sembahyang jemaah beribu kali. Syarat sah berjemaah, syarat sah nak jadi makmum. Tak tahu, lepas tu nak jadi makmum. Kalau tak tahu syarat sah nak jadi makmum, jadi imam. Imam janji dia dapat sembahyang seorang tu dia reti, dia boleh jadi imam dah. Makmum dengan imam, makmum kena lebih halim daripada imam. Sebab imam hanya perlu tahu 13 rukun. Rukun sembahyang cukup dah. Makmum kena tahu 13 rukun sembahyang, tambah lagi 13 ni. 13 26. Patut berebut-berebut lah nak jadi imam. Syarat jadi imam. Okey, habis nombor 6. Habis nombor 7. Nombor 7 belum habis lagi. Okey? Tengok kata maka bagi berhimpun keduanya, imam dengan makmum duduk sekali, satu tempat itu 4 surah, 4 gambaran, 4 keadaan yang disebut akan dia dalam kitab yang panjang-panjang. Dia tak sebut. Dia kata kalau nak cari kitab panjang-panjang.
Ada 4 surah, 4 keadaan. Saya sebut secara ringkas 4 keadaan imam dengan makmum. Yang pertama, masjid dulu. Imam dalam masjid, makmum dalam masjid. Itu paling luas. Maksudnya tutup tak tutup, luas tu hukum. Hukum tu sangat luas, sangat ringan. Tutup pintu ke, kunci pintu ke, semua boleh. Yang penting imam dalam masjid, makmum dalam masjid. Itu satu surah, satu gambaran. Yang kedua, imam dalam masjid, makmum luar. Bukan luar tu, luar masjid betul. Luar betul. Tempat yang pakai selipar tu. Tu luar lah. Maka ada hukum lain. Tadi imam dalam masjid, makmum dalam masjid, hukum lain. Imam dalam masjid, makmum luar masjid. Yang macam cerita tadi tu lah, PKP tadi. Hukum lain. Imam luar masjid, makmum dalam masjid. Allah, apa imam kena duduk luar? Itu hukum. Imam luar masjid, makmum dalam masjid. Hukum lain. Imam luar masjid, makmum dalam masjid. Imam luar masjid, makmum pun luar masjid. Maksudnya bukan masjid lah. Imam luar masjid, makmum pun luar masjid. Maksudnya bukan sembahyang di masjid lah. Di padang, di dalam hutan, dalam rumah. Yang penting dua-dua bukan masjid. Hukum berbeza. Surau pun termasuk tu lah. Imam bukan dalam masjid, makmum pun bukan dalam masjid. Itu hukum tu surau dan lain-lain, bangunan kat rumah apa semua. Saya pernah pergi satu tempat, dia macam flat, kat bawah sekali dia buat surau. Rumah asal dia buat surau. Macam mana tak tahu lah, dia buat renovation sikit. Jadi lelaki masuk kat ni, perempuan masuk pintu lain. Dia nampak imam melalui ada jaring-jaring, dia buat sikit jaring-jaring. Jadi imam makmum perempuan makmum perempuan kena masuk pintu lain. Dan daripada tempat perempuan tadi tak boleh pergi kat tempat lelaki. Dia kena keluar. Berapa lama? 20-30 tahun. Mana boleh? Tapi nampak tu imam. Tadi tu lah nak pergi ke imam tadi. Nak pergi ke imam tadi macam mana? Padahal bukannya susah. Pecah sikit buat pintu. Lepas tu tak nak sembahyang, buka pintu pula buat paling depan. Tak ada orang nak tengok. Dia kata tak apa, boleh. Sebab dah nampak imam tu imam. Bukan masalah nampak, dia kena pergi. Yang kata nampak ni masjid. Kan tadi kan boleh nampak imam atau nampak rabitah, nampak orang yang nampak imam. Dah boleh dah. Tak perlu pergi kepada imam. Itu masjid. Ataupun dengar, walaupun tak nampak siapa-siapa, dengar imam atau dengar mubalik. Orang Bilal yang kuatkan suara imam. Tak ada masalah. Nak pergi ke imam, tak payah pergi. Tak boleh pergi pun tak apa. Penuh kunci, mangga pun tak ada masalah. Itu masjid. Kalau bukan masjid, dia tambah satu lagi, iaitu boleh pergi kepada imam. Okey? Kalau nak, dalam kitab panjang-panjang. Memang panjang sungguh. Saya pernah tengok kitab Kifayatul Ilmu tadi, dia bincang lebih kurang dalam 3 helai, 6 muka surat. 4 ni je, 4 surah ni, 4 keadaan. Imam dalam masjid, makmum dalam masjid, hukum lain. Imam dalam masjid, makmum luar masjid, hukum lain. Imam luar masjid, makmum dalam masjid, hukum lain. Imam luar masjid, makmum luar masjid, hukum lain. Yang ke-8, bahawa berniat makmum akan mengikut imamnya. Oh, ini panjang ni. Bahawa berniat makmum akan mengikut imamnya atau niat berjemaah dengan imamnya. Syarat yang ke-8, makmum mesti niat makmum. Betul lah, nak jadi makmum tapi tak niat makmum, boleh? Memang tak logik lah. Dia nak jadi makmum, dia mesti niat makmum. Atau dia niat mengikut. Mengikut tu makmum lah. Atau dia niat tu imam aku. Makmum lah, dengan maksud makmum. Nak guna ayat apa, gunalah. Cuma biasa kita diajar makmuman lah. Dia tak semestinya makmuman. Apa sahaja yang membawa maksud, nak ikut dia. Sembahyang, nak ikut dia. Nak ikut dia tu makmum lah. Sembahyang berjamaah. Sahaja aku sembahyang berjamaah. Jemaah tu nak ikut dia. Okay? Berjemaah dengan imamnya. Mesti niat. Niat pula bila boleh niat makmum? Daripada dalam takbir sehingga rukuk imam, itu saja. Kecuali sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat lain sikit. Nanti kita bincang sembahyang Jumaat sekejap lagi. Nak niat makmum, bukan niat sembahyang. Niat sembahyang mesti dalam takbir. Qasad ta'arud ta'yin, saja aku sembahyang fardu isyak, itu mesti dalam takbir. Itu yang lama Allah bersilat-silat tu. Nak masuk 3 tu. Saja aku sembahyang
fardu isyak. 3 je. Dia nak masuk 4 rakaat, semua dia nak masuk dalam tu. Sedangkan yang wajib 3 je. Qasad, ta'arud, ta'yin. Saja aku sembahyang, fardu isyak. 3. Kalau nak jadi makmum, kena tambah satu lagi. Makmum. Tapi boleh tambah kat mana? Dalam takbir boleh tak? Tambah satu jadi 4. Ataupun lepas pada tu pun boleh. Allahu Akbar. Saja aku sembahyang fardu isyak. Tapi tak niat makmum ni. Masih lagi sah. Bila dia kena niat makmum? Imam rukuk, dia nak rukuk tu dia kena niat makmum baru rukuk. Kalau dia rukuk tanpa niat makmum, batal sembahyang. Jadi panjanglah nak niat makmum tu. Kecuali solat Jumaat Solat Jumaat mesti dalam takbir juga. Tu nanti kita bincang lagi. Jadi niat makmum boleh dalam takbir sehingga ke imam rukuk. Dan dia pun nak rukuk. Mesti niat kat situ. Cuma jika dia niat dalam takbir makmum, dapat 27. Kalau dia niat luar, Allahu Akbar, makmum kat situ, tak dapat 27. Tapi solat sah, jemaah sah. 27 tak dapat. Untuk dapat 27, mesti niat makmum dalam takbir. Untuk sah jemaah, boleh niat makmum dalam takbir sehingga ke rukuk. Nampak beza? Nak apa sekarang ni? Mu nak sah. Kalau kau nak sah sahaja dalam takbir sehingga ke rukuk, niatlah kat mana-mana pun. Makmuman. Nak 27? Nak 27 mesti dalam takbir. Jadi dah lah datang susah-susah. Saja je tak berani niat makmum sekejap lagi. Waladhdallin, amin. Makmum boleh. Kalau macam ni, niat tu tak ingat kata takbir dulu. Betul? Baru niat Niat makmum je ke niat apa ni? Niat makmum saja. Sebab qasad, ta'arud, ta'yin, saja aku sembahyang fardu isyak, itu tak boleh, dia mesti dalam takbir. Itu tak boleh. Tiada maaf bagimu. Allahu Akbar. Allah tak bagi kosong tak boleh. Astagfirullahalazim. Syaitan tu. Allahu Akbar. Tak mari lagi. Ambil ke. Takbir dah sampai masuk. Yang ni makmum saja. Makmum. Allahu Akbar saja aku sembahyang fardu isyak. Allah lupa niat makmum. Tak apa. Boleh. Berniatlah betul tu makmum. Tapi 27 tak dapat dah. Dan kalau dia batalkan, berdosa. Allah tak niat sekali lagi. Allah, ya Allah, sorry. Allah sekali niat, berdosa tu dia buat gitu. Dia membatalkan, haram. Dia membatalkan sembahyang dia. Habis tu macam mana? Niat je lah. Tambah makmum. Habis tak dapat lah 27 kali tu. Alah, banyak lagi sembahyang dia. Niat dulu sebelum imam takbir. Niat kat mulut boleh. Yang usalli tu. Niat kat hati tak boleh. Sebab dia niat ada kat mulut, ada kat hati. Kat mulut tu dia panggil lafaz niat. Orang Melayu panggil niat juga. Dia lafaz. Kalau imam tadi pun usalli dah, tak ada masalah. Standby. Usalli fardal isya'i. Yang 4 rakaatin semua tu kita biar dulu. Usalli fardal isya'i makmuman. Itu je yang aku nak. Dia sebut kat mulut. Imam tengah usalli, imam tak takbir lagi. Dia usalli fardal isya'i. Usalli fardal isya'i makmuman. Itu je yang wajib. Okay? Kejap je imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Boleh. Masa Allahu Akbar tu adalah niat dia. Habis kalau niat kat hati tu sebelum imam takbir, mana boleh. Dia mesti imam dulu lah, ada nama imam kan. Itulah. Sebab kadang-kadang kita kat mulut pun kita sebut niat juga. Mu tak niat ke? Mulut tu. Yang mulut tu tak ada masalah. Mulut yang keluar usolli sahaja aku tu tak ada masalah, keluar sebelum imam. Yang tak boleh yang dekat hati tu. Okey. Niat ikut imam. Mesti berniat ikut imam. Ataupun niat berjemaah atau niat seumpama dengannya lah. Maka jika tiada berniat ia akan mengikut imam. Dia tengok dia tak niat ikut imam. Maka jadilah sembahyang itu seorang diri. Tak niat ikut imam jadi sembahyang seorang diri lah. Melainkan pada sembahyang yang disyaratkan berjemaah padanya. Seperti contohnya sembahyang Jumaat, maka iaitu tiada sah sembahyang. Nak sembahyang isyak ni, Allahu Akbar saja aku sembahyang fardu isyak. Allah, makmum tak niat. Makmum tak ada masalah. Tapi tak dapat 27 sajalah. Teruskan sembahyang, batal tak boleh. Tak boleh batalkan. Kalau Jumaat, Allah saja aku solat fardu Jumaat. Allah saja aku solat fardu Jumaat. Bab kan? Tak ada makmum. Tak boleh, tak sah. Dia kena takbir sekali. Takbir sekali, saja aku sembahyang fardu saja aku sembahyang fardu Jumaat makmuman. Allahu Akbar, baru sah. Okey? Sebab dia Jumaat dia mesti berjemaah.
Bila mesti berjemaah, sembahyang biasa tak semesti berjemaah. Sembahyang Jumaat mana boleh seorang-seorang. Jadi sebab tu kena niat makmuman. Tetapi jika mengikut ia dengan ketiadaan niat, okey, dia ikut tapi tak ada niat, atau syak ia pada niatnya, maka batal sembahyangnya jika panjang menanti akan imamnya pada satu perbuatan daripada segala perbuatan. Kalau dia tak ada niat makmuman tapi dia ikut juga, batal sembahyang. Bila sampai macam mana? Bila okey, dia tak niat makmuman, imam rukuk dia rukuk, batal. Okey. Ataupun dia tak niat imam, dia tak niat makmum, kemudian dia pun takbir Allahu Akbar, dia tak makmum, dia pun baca lah Fatihah, baca surah ke kan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Imam dia, bukan imam dia lah, imam duduk depan tapi dia tak niat makmum ni. Imam duduk depan baca lagi, baca surah, dia pun tunggu. Panjang sikit je batal. Panjang tu kita nak kata berapa? Nak kata berapa saat? Dia tak ada saat, kita nak cuba faham. 5 saat kot. Lama sangat, tak boleh. Tak boleh. Sebab dia tak ada saat tu, dia ada kata gini. Tengok ayat dia apa ni? Ayat dia. Jika panjang menanti akan imamnya pada satu perbuatan, batal sembahyang. Jika panjang menanti. Saya nak bagi faham panjang tu berapa lama, sebab dia tak cakap berapa saat. Dia tak ada. Saya rasa paling lama pun 5 saat. Tak, 3 saat. Maksimum 3 saat. Lebih 3 saat dia tunggu juga, batal sembahyang. Okey, contoh dia tak niat makmum, tapi dia dalam saf, tak niat makmum. Tak apa, dia pasal lah. Allahu Akbar, saja aku sembahyang fardu isya. Dia baca tak ada masalah. Baca, tak kira saat tu, dia baca. Waladhdallin amin. Lepas tu dia baca qul huwallahu ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Imam duk baca lagi ni. Bukan imam dia lah, imam yang duduk depan. Ya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Batal. Imam tak rakaat lagi, dia pergi tunggu. Yang batal tu sebab dia tunggu. Kenapa dia tunggu? Nak tanya, kenapa dia tunggu? Sebab imam tak rakaat lagi. Imam tak rakaat apa? Dia tak niat makmum. Sebab dia tak niat makmum. Bila tak niat makmum, kenapa tunggu? Sampai 3 saat, kenapa tunggu? Dia kena rukuk terus. Ataupun niatlah makmum. Duduk kat dalam solat tak niat makmum, buat benda di situ. Cuma nak bagi tahu hukum ni. Jadi lama je, panjang menanti lama je, batal sembahyang. Sembahyang seorang? Tak. Sembahyang seorang, lepas habis walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Okey. Walaupun dia pelik pada orang, tak apalah. Yang penting sembahyang dia sah. Macam ni lah maksud kenapa jadi batal. Dia tak niat makmum, tapi dia tunggu imam. Kat situ je dia batal. Kalau kau tak niat makmum, kau tunggu buat benda. Kat situ je lah. Macam munafik lah juga. Tak niat makmum tapi ikut. Itu bukan imam aku, tapi ikut. Kenapa tunggu? Ini bukan saja-saja nunggu di luar sembahyang. Ni dalam sembahyang, mana boleh buat gitu. Dah habis tak ada benda nak buat, rukuk lah. Kenapa tunggu? Kat situ lah. Habis kalau dia niat makmuman, lepas tu dia dah habis baca dah, lepas tu dia tunggu. Kenapa tunggu? Barulah jawapan dia tepat. Jawapan dia cantik, iaitu aku tunggu sebab imam tak rukuk lagi. Sebab dia dah aku niat makmuman. Bila aku niat makmuman, selagi imam tak rukuk, aku tunggulah. Kenalah. Dia tak niat makmuman, dia tak niat makmum, imam dia tak rukuk lagi, dia tunggu. Kau faham tunggu? Kat situ yang jadi batal. Itu pun taklah tu sangat, lebih kurang lebih 3 saat. 3 saat ke atas batal. Dia tak kira ketika rukuk ataupun ketika sujud ke, dia tak kira. Mungkin dia mufaraqah dengan imam ke, dia tak kira. Dia tak kira, janji menunggu imam dalam keadaan dia tak niat makmum. Lebih daripada 3 saat tu saya yang buat. Dia kata jangan panjang. Saya nak bagi faham, cakap panjang bukan semua orang faham panjang-panjang apa ni. Yang tadi nak siap nak apa? 10 minit, 10 saat. Nak 10 saat, bunyilah lama. Buat benda tu tengah persoalan. Jadi saya nak bagi faham, saya letaklah lebih 3 saat maksimum. Kalau dia tak niat makmum, lepas tu tunggu sampai 10 saat. Lama 10 saat tu. Contoh sujud. Imam sujud. Dia sujud. Yang ni yang dia tak niat makmum ni. Saya nak beritahu 10 saat tu lama tu.
Imam sujud, dia pun sujud. Sedangkan dia tak niat makmum. Ataupun dia mau farqah, aku berpisah dengan imam aku, ataupun dia tak niat makmum. Okey. Dia subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Okey, tu baru 3 saat. Sekarang dia tak bangun, dia duduk sujud lagi. Imam subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dia tunggu ni. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Lama. Subhana rabbiyal a'la. 10 saat nak kena 10 saat ni. Subhana rabbiyal a'la. Lama 10 saat. Merah muka tunggu. Dia yang lama sangat. Dia dalam lebih 4 saat lah, maksudnya lebih 3 tu. 3 tu atas sempadan. Lebih je tunggu batal. Nak tunggu lama boleh. Niat makmuman. Tunggulah 3 jam tak apa. Imam baca surah panjang, Baqarah, Baqarah, Ali Imran. Tunggulah. Sebab makmuman tu tidak membatalkan. Okey. Sambung lagi. Dan jika meniat ia akan mengikut imam, dia niat ikut imam, niat makmuman lah, pada tengah semayang, maka iaitu sah niatnya dan mengikutnya, serta makruh, tiada hasil baginya fadilat jemaah. Ni pun tak dapat juga. Iaitu dia niat makmuman tadi tengah semayang. Itu yang saya sebut tadi. Maksud tengah semayang tu bukan dalam takbir. Kan saya Allahu Akbar tak niat makmum, Allahu Akbar makmum, maka dipanggil tengah dah tu. Okay. Ataupun tengah juga, tengah sungguh. Ketika imam pernah buat dulu, kecil-kecil dulu. Imam semayang dah rakaat kedua lah, rakaat ketiga lah, semayang 4 rakaat. Dia baru masuk, bukan dia, kita lah baru masuk ke check lagi. Lepas tu kita semayang laju-laju, kejar imam. Akhir sekali salam sama. Biasa buat, baik mengaku. Okey. Boleh ke gitu? Tak boleh lah. Tapi sebenarnya kalau nak jadi sah boleh. Ni. Macam mana? Nak jadi sah. Oleh kerana imam dah naik rakaat ketiga, dia nak salam dengan imam. Sebab masa imam 2 rakaat, dia pergi main luar. Ayah dia takbir lah, lepas tu dia main luar. Kalau ayah dia tengok, asal tambah rakaat, siap kena piak. Jadi macam mana nak salam dengan imam? Akhir sekali kejar lah. Kejar budak-budak tu tak sah. Takbir, niat makmum, kejar imam, tak sah. Tapi kalau nak bagi sah boleh. Boleh. Macam mana? Ketika takbir, jangan niat makmum. Semayang seorang laju-laju. Sampai rakaat dia rakaat kedua, imam baru rukuk rakaat ketiga. Laju. Imam naik rakaat keempat, dia bawa rakaat ketiga. Okey? Imam naik rakaat keempat, imam dah rukuk. Dia naik rakaat keempat, baca Fatihah, imam sujud je, dia habis Fatihah. Dia rukuk i'tidal, sujud. Masa sujud tu sama tu niat makmum. Baru niat. Makmum. Lepas tu bila niat makmum boleh ke? Boleh. Okey. Kemudian imam duduk tu dia duduk, imam sujud dia sujud, tahiyat sekali. Sah. Tapi dapat nombor 7 tak? Tak dapat. Tu dia panggil niat makmum tengah sembahyang. Boleh lah. Saya bagi contoh mula-mula tadi, niat makmum lepas takbir. Allahu Akbar terus takbir, itu dah panggil tengah. Yang contoh kedua saya bagi ujung nak salam dah baru niat makmum. Ataupun imam dah tahiyat akhir dah. Fil alamin innaka. Dia kejar dapat tahiyat akhir. Sama-sama dengan imam. Imam pun fil alamin innaka hamidum majid. Dia pun makmum. Jauh dia kejar imam. Boleh. Dapatlah. Tak dapat kepala jemaah. Tak dapat. Sebab niat makmum di tengah semayang. Bukan tengah semayang imam, tengah semayang dia. Tengah semayang imam boleh, yang dia masbuk tu imam tengah semayang dia baru masuk. Maka dapat jemaah makmum tu. Dapat pahala jemaah. Ini tengah semayang dia. Makmum tengah semayang boleh masuk, boleh. Contoh, dia seorang semayang sini, seorang semayang sini. Semayang, tiba-tiba tengok, dia tu semayang seorang, aku semayang seorang. Aku nak jadi makmum lah, boleh. Pergi slow. Jangan lebih 3 gerakan besar. Slow. Duduk belakang dia. Makmum niat. Boleh. Boleh salam sekali. Tapi dapat nombor 7. Tapi sah. Jadi tak ada guna lah sebenarnya. Buat apa? Cuma nak bagi tahu boleh. Itu dia kata tu. Bila dia niat makmum tu, tengah-tengah dia sembahyang, rakaat ketiga baru niat makmum. Rakaat 3, rakaat pertama sembahyang seorang, rakaat kedua sembahyang seorang, rakaat ketiga baru niat makmum. Boleh. Okey, ataupun makmum dengan makmum. Masbuk. Tambah rakaat. Geng sebuk dia panggil. 10 orang geng sebuk kat belakang. Masbuk, tambah. Tiba-tiba 9 orang ke belakang niatkan seorang ni. Masbuk juga semua tu. Jadi imam, boleh.
Ikut dia. Tapi dapat apa-apa? Tak dapat apa-apa. Yang itu dapatlah pahala jemaah yang asal, imam asal. Tu dapat. Cuma yang baru tadi tu tak dapat. Sebab hukumnya makruh, tak dapat pahala jemaah. Cuma nak bagi tahu boleh aja. Sah. Okey? Alah, samalah imam sembahyang sunat, makmum solat fardu. Sama kan boleh? Kan? Imam bukan imam, dia sembahyang sunat. Allah, ngorek habis dah. Tengok ada orang sembahyang ba'diyah maghrib. Dia jadikan imam. Boleh. Tapi tak dapat pahala jemaah, tak dapat 27. Tak dapat. Nak dapat 27 dia kena sama fardu. Sunat sama sunat, fardu sama fardu. Baru boleh dapat 27. Yang tadi imam sunat, makmum fardu tak dapat. Tapi boleh ke? Boleh. Dari sudut nak sah tu banyak boleh sah. Tapi dia suruh dapat pahala 27, dia ada syarat ketat. Sebab nak dapat 27. Kalau gaji 1,000 dengan 27,000. Sama agak-agak syarat dia. Mestilah tak sama. Ngaji SPM pun tak apa nak luluh, nak 27,000. CJ pun tak ada. Ambil 1,700 lah. Tahun depan dah naik dah 1,700 minimum. Cukup lah. Ini tak nak 27. Jadi begitulah juga. Bila nak pahala 27, dia tak sama syarat dengan seorang. Tak sama. Imam sunat, dia fardu. Tak dapat 27. Dapat satu lah. Tapi sah ke? Sah. Tapi ramai yang buat. Patut tak perlu pun. Dan tak salah pun nak buat. Ya? Maknanya kita dapat faham dekat sini, 27 cerita lain, sah jemaah cerita lain. Dua cerita yang berbeza. Jangan campur-campur. Makruh dan tiada hasil baginya fadilat berjemaah. Adapun bila nak habis ni? Adapun imam maka tiada wajib atasnya berniat dirinya imam. Tetapi tiada dapat fadilat berjemaah baginya jika tiada ia berniat dirinya imam. Imam tak sama pula. Tadi makmum nak dapat pahala berjemaah mesti niat dalam takbir saja. Niat luar takbir, selepas takbir boleh sah tapi tak dapat pahala jemaah. Imam pun sama. Imam tak niat imam, imam tak sama. Imam tak niat imam, boleh. Dalam takbir tak ada masalah. Dan tak ada syarat sampai rukuk, tak ada. Tak ada syarat. Sampai salam tak niat imam boleh. Imam, aku malah niat imam kali ni. Siapa suruh ikut aku? Yang tu lah kan. Takbir, orang pakai ikut. Jadi, makmum tadi dapat 27, imam tak dapat 27. Sebab dia tak niat imam. Imam tak niat imam sampai salam tak ada masalah. Makmum tak niat makmum sampai rukuk batal. Nampak tu beza dia. Imam tak niat imam sampai salam tak ada masalah. Okey, tak ada masalah tu dengan maksud sah. Bukan dengan masalah, ada masalah dengan maksud dapat 27 tak dapat, dia tak niat imam. Tetapi ini tak sama lagi. Tetapi jika berniat ia di tengah sembahyangnya. Tadi makmum tengah sembahyang. Kan dah sebut tadi tak dapat 27. Imam adakah kalau imam niat imam tengah sembahyang tak dapat 27 juga? Lain. Imam lain. Imam jika berniat ia di tengah sembahyangnya maka dapat baginya fadilat berjemaah daripada waktu yang ia berniat itu hingga akhirnya serta tiada makruh, tak makruh. Dan tiada dapat fadilatnya pada barang yang dahulu daripada niatnya sebelum niat. Inilah pada sembahyang yang lain daripada Jumaat. Itu nanti dulu, Jumaat nanti dulu. Jadi kalau imam tak sama dengan makmum. Rakaat pertama imam tak niat imam, tak ada masalah. Rakaat kedua tak niat lagi, tak ada masalah. Rakaat ketiga baru niat imam, tak ada masalah. Tak makruh pun. Maka rakaat ketiga dan rakaat keempat dapat pahala lah. Sebab dia niat berjemaah. Satu dengan dua tak dapat. Sedangkan kalau makmum sampai rukuk aja batal. Malah niat makmum lepas takbir pun tak dapat dah 27. Nampak? Imam dia lain sikit. Imam tak niat imam, sah sampai salam sekalipun tapi tak dapat 27. Imam niat tengah-tengah sembahyang, tak ada masalah. Cuma bermula dia niat, sejak itulah dapat pahala 27. Sebelum yang dia tak niat, tak dapat. Makruh, tak makruh. Okey, kecuali solat Jumaat. Solat Jumaat tak boleh. Okey, sebab apa? Dan adapun padanya pada solat Jumaat, maka wajib atasnya atas imam meniat akan dirinya imam pada takbiratul ihram seperti makmum juga. Sembahyang Jumaat, imam wajib niat imaman dalam takbir, makmum wajib niat makmuman dalam takbir. Tak boleh. Jumaat tak boleh. Sebab apa? Jumaat wajib fardu ain berjemaah. Sembahyang lain wajib fardu kifayah ataupun sunat muakkad solat jemaah. Jadi kalaulah sembahyang Isyak seorang pun sah, berjemaah pun sah. Sembahyang Jumaat seorang tak sah,
Berjemaah saja sah. Jika imam tak niat, imam batal sembahyang. Jika makmum tak niat, makmum batal sembahyang. Jadi Jumaat tu kena panjang sikit dah. Allah, panjang sikit lah nak letak imaman dengan makmuman dalam tu. Habis. Bukan habis, sampai 9 dah dulu. Yang ke-9 kita sambung akan datang, bahawasanya muafakat sembahyang makmum dengan sembahyang imamnya pada aturannya pula akan datang. Pada aturan macam mana pula? Imam sembahyang jenazah, makmum sembahyang isyak boleh tak? Boleh ke tak boleh? Nombor 9 nanti ya. Imam sembahyang jenazah, makmum sembahyang isyak. Jang. Masalah tak ada rokok tu lah. Jawapannya pada minggu hadapan. Tangguh dulu. Sin tasbih kafarah dan suratul Allah subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asril insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.